Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, hormati tuan-tuan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita baca kitab hadis Nabi SAW yang menjadi panduan, acuan dalam kehidupan kita. Dan kitab yang kita gunakan ialah hadis jalan ke surga, 40 hadis jalan ke surga, hadis Nabi SAW yang kita baca, Al-Quranul Karim yang kita baca, kita gunakan dalam kehidupan kita. Al-Quran dan Sunnah menjadi imam ataupun jadi ikutan. InsyaAllah ketika mana Al-Quran yang kita baca dan kita amalkan makna bacaan hadis yang kita ikut, Nabi SAW meninggalkan dua saka ini. Nabi tinggalkan dua, ketika mana kita ikut dua ini, insyaAllah kita akan tak sesat. InsyaAllah hadis yang pertama akan kita baca pada pagi ini ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jadi hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah nama beliau Abdul Rahman bin Sakhr. Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dusi. Beliau daripada kabilah Dusi, Ad-Daus. Kalau kita tengok Ad-Daus ni, teringat kita Tufail, Ad-Daus kan. Maka beliau ini daripada kabilah itu, Dusi, kabilah Daus kan. Jadi Abu Hurairah ini sahabat Nabi SAW yang dekat dengan Nabi SAW. Dan beliau disebut dengan Ashabus Suffah, yang beliau hidup di tepi Masjid Nabi SAW dan berdamping selalu dengan Nabi SAW. Dan setiap majlis Nabi dia ada. Dan sebab itulah Abu Hurairah termasuk sahabat yang terbanyak lah, yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Hadis yang beliau hafal atau riwayat daripada beliau 5,374 lebih kurang. 5,374 hadis. Banyak yang hadis ni meriwayatkan daripada Abu Hurairah, hingga kalau kita tertibkan yang paling banyak meriwayatkan hadis ialah Abu Hurairah. Itu yang pertama. Kemudian barulah Abdullah bin Umar, lepas tu barulah Anas bin Malik, Sayyidah Aisyah, Abdullah bin Abbas, Jubair bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Ini semua sahabat-sahabat Nabi SAW yang terbanyak ataupun yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Tuan-tuan dan rahmakumullah, Nabi SAW berpesan kepada kita, man salaka tariqan. Kata Nabi, sesiapa yang menjalankan ataupun melalui satu jalan untuk mencari ilmu. Jadi syarat dia ialah jalan. Untuk kita mencari ilmu ni kena kita jalan. Makna dia apa? Kita kena bergerak. Kita kena menuntut. Nama dia menuntut. Makna kita datang. Kita datang ke tempat-tempat yang dibahagikan ilmu. Ilmu ini harta pusaka peninggalan Nabi SAW. Nabi tidak meninggalkan duit, harta, dunia, tidak. Nabi meninggalkan ilmu. Dan dibahagi-bahagi ia di tempat-tempat, di majlis-majlis ilmu. Dibagikan dia. Jadi sesiapa yang datang kepadanya, Allah berikan ganjaran. Man salaka. Sesiapa yang jalan ataupun menjalani, boleh juga. Ataupun menuju, boleh juga. Tariqan, suatu jalan, yaltamisu fi ilman. Iaitu dia dalamnya itu mencari ilmu. Iltimas. Maksudnya dia apa? Dalam mencari ilmu.
yaltamisu fihi ilman. Jadi makna dia ketika mana dia pergi ke satu tempat menuntut ilmu, majlis ilmu, sama ada dia dapat ilmu ke banyak ataupun sikit, dia tetap dapat pahala. Dia tetap dapat apa? Kemudahan untuk ke surga. Dan dia tetap dikira sebagai orang yang jalan fi sabilillah. Tak kira dia faham ke ataupun tak faham, dia dapat ke ataupun tak dapat, janji dia yaltamis. Salaka, dia berjalan tariqan yaltamisu. Makna dia apa? Yang ada ilmu diberikan di majlis tu. Kan? Jadi dia jalan ataupun dia duduk dan dia dengar. Sama ada dia dapat ataupun tak dapat, faham ke tak faham, kan? Ataupun dia duduk saja, kan? Duduk saja ataupun dia mengantuk, kan? Boleh, tak ada masalah pun, kan? Tapi tetap juga dapat. Dia dapat pahala, Allah mudahkan jalannya ke surga. Subhanallah. Ini kelebihan orang untuk ilmu. Kelebihan orang yang jalan untuk ilmu. Allah akan mempermudahkan bagi dia jalan ke surga. Natijah dia apa? Allah mudahkan dia ke surga. Sebab ketika mana kita tengok jalan ke surga ni, ada banyak cabaran. Dan banyak jalan ke surga ini suatu cabaran yang akan menghalang kita daripada menuju ke surga ni. Jadi ketika mana kita menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan kita. Cabaran-cabaran tadi Allah mudahkan. Subhanallah. Jadi menuntut ilmu merupakan satu kewajipan. Jadi semua kita tahu dah, kan? Menuntut ilmu ni suatu kewajipan. Makna dia apa? Hukum dia wajib. Menuntut ilmu, hukum dia wajib. Ketika kita nak Allah terima amal ibadah kita, mestilah dia dengan ilmu. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, amal kita mardud, ditolak. Dan ibadah dengan ilmu, dia akan menghasilkan natijah, menghasilkan matlamat daripada ibadah itu, sama ada di dunia ataupun akhirat. Ibadah dengan ilmu, dia akan menghasilkan mardatillah, redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ketika mana ibadah itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jalan untuk kita beribadah itu melalui ilmu. Maka menuntut ilmu itu juga adalah wajib hukum dia kepada kita. Jadi dengan ilmu, kita mudah beribadah kepada Allah dan diterima amal ibadah kita dan mendapat hasil daripada ibadah itu. Contoh dia semayang. Semayang as-salah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Semayang yang macam mana? Semayang yang ada ilmu dia. Semayang yang ada ilmu dia. Jadi menuntut ilmu ni tuan-tuan merupakan satu kewajipan. Ulama membagi ilmu kepada dua bahagian. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ada ilmu fardu ain. Maknanya apa? Setiap kita kena wajib menuntutnya. Fardu ain. Setiap kita tak boleh diwakilkan. Dan ada juga disebut dengan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah terangkat dosa ketika mana ada seorang yang melaksanakannya. Ada seorang ataupun sekumpulan manusia, sekumpulan orang yang beriman yang melaksanakannya, maka terangkatlah dosa kepada sebahagian yang lain yang tidak melaksanakannya. Contohnya apabila kita tengok ada orang yang masuk ke majlis kita, orang kata Assalamualaikum, maka mengucapkan salam itu sunat. Menjawab dia ialah hukum dia fardu kifayah. Kalau seorang yang dah jawab, maka terangkatlah dosa sebahagian yang lain. Orang dia Waalaikumsalam, maka terangkatlah dosa yang lain. Maka itulah disebut dengan fardu kifayah. Ilmu fardu ain pula diwajibkan kepada semua umat Islam yang telah mukallaf mempelajarinya. Fardu ain, setiap mukallaf Islam wajib mempelajarinya. Ilmu fardu ain ialah ilmu tauhid, makrifat, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu fiqh, syariat, dan juga tasawuf, hakikat. Kan? Jadi semua ilmu ini, yang tiga ini mestilah kita pelajarinya. Pertama ilmu tauhid. Ada had dia yang pelajari dia fardu ain, dan ada pula bahagian fardu kifayah. Dalam tauhid itu sendiri, tak semua seluruh dia itu adalah fardu ain. Dan juga ada ilmu fiqh.
sama juga ada had dia, ada bahagian ilmu fardu ain dan ada juga bahagian fardu kifayah. Dan juga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ialah fardu ain. Makin banyak kita belajar ilmu tasawuf, makin cantik dan makin elok. Subhanallah. Jadi kira berdosa jika ada orang Islam yang tidak mempelajari 3 ilmu ni. Jadi kalau ada orang Islam yang tak belajar 3 ilmu ni, kira berdosa. Sebab apa? Sebab fardu ain. Karena ia merupakan ilmu asas dan penting dalam amalan kehidupan seharian. Jadi ilmu fardu ain ni, ilmu tauhid adalah penting. Mestilah kita pelajarinya dan tuntutnya. Dan kita kena cari belajar ilmu tauhid dan juga ilmu fiqh. Kita kena tuntut dan kita kena cari di mana kita belajar ilmu fiqh. Dan kita kena pastikan semua ilmu yang kita pelajari itu menggunakan kitab panduan. Jangan kita tak ada kitab panduan. Dan kitab panduan itu pun kita kena pastikan yang kitab itu sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tengok fiqh sesuai dengan fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kan? Maka ketika kita tengok kitab-kitab itu sesuai, maka kita ikut. Tapi kalau kita tengok kitab tu dah celaru dah, jangan ikut. Pasal apa? Sebab kita lagi tak sampai ke tujuan, murad tak sampai. Subhanallah. Ilmu fiqh untuk memastikan amal ibadah kita sah menurut acuan syariat. Ilmu fiqh kita pelajari untuk memastikan amal ibadah kita sah menurut acuan syariat. Sah ke tidak amal ibadah kita? Ataupun sembahyang kita sah ke tidak? Puasa kita sah ke tidak? Dan begitu juga manakala ilmu tasawuf pula untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat tercela, mazmumah. Di akhir zaman ini, yang ni ilmu tasawuf ni penting. Di akhir zaman ini ilmu tasawuf inilah kena perbanyak. Sebab apa? Sebab di akhir zaman ni tuan-tuan, banyak sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela ni, yang menampakkan menzahirkan dirinya. Sifat-sifat yang dalam itu sepatutnya tidak boleh keluar, kan? Maka sifat-sifat itu keluar pula. Subhanallah, memperlihatkan dirinya. Maka benda ini mestilah kita sekat. Kita sekat dengan mempelajari ilmu tasawuf, membersihkan hati kita. Benda tu memang dah ada dah. Dalam diri kita ni tuan-tuan dah ada sifat tu ada dah. Tapi kita layan. Yang itu masalah dia. Dan kita tak bagi ubat. Penyakit tu dah sedia ada dah. Takbur ada kan, ada riya, sum'ah pun ada juga kan. Ada juga disebut dengan apa? Hasad ada dalam diri kita. Dan dengki tu kena ada dah. Tapi makna dia apa? Makna dia ada orang yang bagi ubat penyakit tu. Jadi penyakit tu dia tak keluar. Penyakit tu dia bolehlah ditahan. Ada yang dilayan. Dia tak bagi ubat penyakit tu dengan tidak belajar. Maka dia akan layan penyakit tu makin banyak. Takbur dia makin nampak. Dan terselah memakan diri dia sendiri dan membinasakan diri dia sendiri. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, mahmudah. Ketika mana sifat-sifat yang tercela tadi ni, mazmumah tadi, dah boleh kita tukar, gantikan dia dengan apa? Dengan sifat mahmudah, maka keluarlah dia perhiasan-perhiasan yang elok. Kan? Dia pengasih, kemudian dia pula dia tawadhu, dia tak takabur, kemudian dia lapang dada, kemudian dia wara, kan? Dia tidaklah meninggi, dia merendah, subhanallah. Kemudian dia hormat orang, kemudian dia berbahasa dengan bahasa yang baik, dia tidak berdusta, dan dia jujur dalam kehidupannya, dalam perkataannya, dalam i'tiqad dia. Semua ini adalah perhiasan yang keluar daripada hati manusia yang telah pun diberi ubat tadi ni. Dah pun belajar ilmu tasawuf, subhanallah. Tapi dalam menuntut ilmu ni tuan-tuan, kita kena tahu. Setiap kita menuntut ilmu, kebaikan kepada kita bukan mudah. Jalan ini bukan mudah. Kan? Jadi, salakani yasluku tariqan yaltamisu fi ilman ini bukan mudah. Sesuatu jalan menuju ke surga ini tuan-tuan, maka dihadapkan dengan suatu cabaran yang besar, iaitu iblis. Iblis ni, dia tak biar kita macam tu. Kita ingat iblis ni dia biar kita tak?
ketika mana kita makin dekat kita dengan agama ni, kita makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah kita pergi masjid ni, dia kacau kita. Dia main kepada kita, dia bisik tuan-tuan. Tapi iblis ni tuan-tuan, dia tak adalah kemampuan untuk dia pegang kaki kita, tak ada kemampuan tu. Dia kemampuan ni apa? Allazi waswisu fi sudurin nas. Dia bagi was-was dalam hati kita. Dia berikan bisikan dalam hati kita. Dia ajak kita kepada benda-benda yang maksiat. Itu perangkap dia. Ketika kita dah sampai ke satu perangkap iblis ni, maksiat ni, kita buat ibadah ni rasa berat. Rasa berat. Inilah kajian tasawuf tadi. Sebab apa? Sebab ketika mana iblis ni, dia masuk kita kepada perangkap dia, kan? Maka kita mulalah rasa malas dah nak pergi. Sebab dia tak mau kita istiqamah. Kita pergi masjid, dia bagi pertama kan. Dia tak mau istiqamah. Sebab istiqamah ni adalah suatu sifat ataupun satu tanda-tanda daripada waliullah. Salah satu tanda-tanda waliullah tu istiqamah. Kan? Jadi dia tak mau kita istiqamah. Jadi dia akan halang kita daripada kita sembahyang jemaah, dia halang. Menuntut ilmu, dia halang kita. Kan? Dia bagi kita pi sekali, lepas tu dia bisik jangan pi 2 kali. Dia bagi kita pi 2 kali, dia tak bagi kita pi 10 kali. Tengok, subhanallah. Sehingga apa? Kita mula lemah. Iman kita ni yazid wa yanqus. Iman kita ni tambah dan berkurang. Ketika kita bertaat kepada Allah, berbuat taat kepada Allah, yazid. Dia bertambah. Ketika mana kita buat maksiat kepada Allah, dia akan berkurang. Dia akan gunakan peluang masa kita kurang iman tu, masa kita lemah iman tu, dia mula bisik ke kita untuk apa? Dia mula ikat kita dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Subhanallah. Tuan-tuan rahmakumullah. Jadi sifat-sifat yang ada tadi ni, sifat-sifat penyakit-penyakit hati, kalau kita mengaji ilmu tasawuf, maka sifat-sifat hati tadi dia akan bersih. Sifat-sifat hati disebut dengan mazmumah, himpunan-himpunan mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Termasuklah dalam dia khianat, dusta, termasuklah dalam dia itulah takabur, termasuklah dalamnya itu ialah riak, termasuk dalam itu sum'ah, dan termasuk dalam dia itu suatu sifat yang disebut dengan menunjuk, kan? Ataupun disebut dengan menunjuk. Boleh juga katakan sum'ah lah, kan? Menunjuk. Dan sifat yang disebut dengan suatu sifat yang dia meyakini lah. Dia kira dia yang betul, orang lain salah. Kan? Ini satu sifat perangkap syaitan juga. Syaitan ketika mana kita berbuat ibadah kepada Allah, dia beri kita suatu sifat seolah-olah kita ni orang yang paling baik. Orang lain semua tak sama dengan kita. Ni syaitan ni. Dia perangkat last dia tu. Perangkat last syaitan yang tu. Kan? Ketika mana dia bisik hati kita, dia main ni, perangkap yang last ni, dia main kepada orang-orang yang taat dia. Dia tak main kepada orang-orang yang biasa-biasa. Ni last dia perangkap dia. Apa dia? Dia bisiklah hati kita seolah-olah kita lah merasa orang yang paling baik. Ini. Dia ni perangkat last dia, tuan-tuan. Ini yang main kepada orang siapa? Kepada orang yang rajin pergi masjid. Ni perangkat setan yang last kali. Ketika mana dia rasa dia yang paling hebat, dia yang paling soleh, dia yang paling rajin pergi masjid, mulalah dia mengatakan kata-kata yang kesat, kata-kata yang tak baik kepada orang-orang yang tak sama dengan kedudukan dia. Kan? Mulalah dia rasa diri dia yang hebat, diri dia yang ahli surga, orang lain ahli neraka. Macam tu. Sebab perangkap. Punca apa benda ni? Punca ilmu tak ada. Ilmu tak ada. Kan? Sebab itulah ibadah rajin ni elok. Tetapi takut masuk dalam perangkap setan tadi. Ketika tak ada ilmu. Rajin ibadah ni elok. Tapi jangan ibadah tanpa ilmu. Sebab syaitan mudah untuk kacau dia. Jadi dia main syaitan pula, dia rasa apa? Dialah yang paling hebat, tuan-tuan. Dia yang paling elok. Dia yang paling soleh. Jadi apa yang akan berlaku? Ketika mana dia iktiraf dirinya lah kebaikan, orang lain tak baik, maka dia akan mengeluarkan kata-kata merendahkan orang lain. Dia rendahkan orang lain. Dia maki hamun orang disebabkan perbuatan-perbuatan yang tak sesuai, yang tak sama dengan dia. Yang inilah perangkap last syaitan, tuan-tuan. Kena kita tengok dalam diri kita. Orang yang berilmu, dia tahu. Sebab tu orang berilmu ni, syaitan sungguh takut ke dia.
Setan iblis ni takut kepada orang yang berilmu. Sebab itulah orang yang menuntut ilmu ni, dia akan kacau kita, dia akan sekat kita, tuan-tuan. Dia jangan, kan, ibadah tak apa lagi. Kan, ibadah, dia biar kita ibadah. Tapi jangan menuntut ilmu. Ini setan. Subhanallah. Sebab itulah kita duduk menuntut ilmu, tuan-tuan. Duduk majlis ilmu. Dia akan beri kita suatu rasa macam kita tak senang duduk. Subhanallah. Dia akan bisikkan hati kita apa? Ingat perkara-perkara yang akan kita buat sekali lagi. Yang tak dan kita buat sekali lagi. Subhanallah. Sebab apa? Sebab ini adalah perangkap dia. Dia halau kita daripada menuntut ilmu. Kan ada tuan-tuan dengarlah satu kisah-kisah ni walaupun dhaif dhaif kisah ni. tapi kisah ni tuan-tuan mempunyai satu ibrah, kan. Iblis ni, kan, dia kata apa? Ada satu pertemuan lah kira hamba Allah yang soleh ni dengan iblis. Jadi ketika mana hamba Allah yang soleh ni jumpa iblis ni, kan, dia tanya iblis, hang pergi mana ni? Kan? Iblis kata, ni aku nak buat kerja aku. Kata iblis. Kan? Buat kerja, hang bawa apa ni? Bawa banyak ni, ada tepung juga, ada paku juga, ada kulit juga, kan? Kulit tentang kulit khinzir dia bawa. Ni aku buat kerja aku lah ni, dia kata. Ni paku ni aku letakkan di atas pungkuk orang-orang yang duduk majlis ilmu. Letak tu. Dan kita letak bawah tu tempat-tempat duduk kita paku. Kan? Kita duduk tu tak selesa. Cuba kalau kita tengok bola. Selesa duduk kita. Selesa semua duduk, kan. Duduk kita macam sejam, tuan-tuan, rasa 20 minit ya. Tapi kalau menuntut ilmu, tuan-tuan, duduk dengar Quran, duduk rasa macam tak boleh duduk. Pasal apa? Paku tu letak. Melainkan orang-orang yang Allah sayang. Maka dia tak boleh kacau. Kan? Kemudian tepung ni buat apa? Dia kata, tepung ni sama juga. Dia kata, aku cari orang yang tengah-tengah mengaji. Dengar tazkirah. Aku baling ke muka dia. Kena mata dia pedih. Lepas tu apa? Ngantuk. Subhanallah. Lepas tu ni kulit khinzir ni buat apa? Dia kata, ni masa time subuh. Bawa ni, siapa-siapa dengar azan nak bangkit dah, aku selimutkan dia dengan kulit ni. Kulit babi ni, dia kata. Subhanallah. Hingga dia selimutkan tentang dengan kulit khinzir tadi, dia tidur lah. Hingga dia tak dan main subuh. Ni perangkap dia, tuan-tuan. Dan melainkan orang yang duduk dalam majlis ilmu, dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kan? Tu saya tak boleh nampak. Tak nampak. Bukan tak boleh kacau. Bukan dia tak kacau. Kacau juga, tapi tak nampak. Dia tak nampak. Dia halang. Ketika dia duduk, dia kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dia duduk, tuan-tuan, dan dia niatkan Allah, syaitan tak nampak dia, macam mana nak kacau? Kan? Maka dilindung, Allah lindungkan dia daripada orang yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim tadi dengan suatu penghalang, maka syaitan cari-cari tak jumpa. Kan? Maka tak boleh kacau dia. Subhanallah. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Jadi kita hiasi diri kita dengan perhiasan akhlak yang mahmudah, iaitu akhlak yang terpuji, agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan hasil natijah, membentuk diri kita menjadi orang-orang yang terbaik, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedar dia sebagai hamba. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita mestilah menyedari diri kita sebagai hamba. Kalau kita sedar diri kita sebagai hamba, tuan-tuan, kita akan duduk dan kita akan hidup di atas dunia ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak yang manusia, tuan-tuan, dia tak sedar sebagai hamba Allah. Dia ingat dia sebagai Tuhan. Sebab itulah dia hidup atas dunia sebagai Tuhan. Jadi dia bukan hidup sebagai hamba. Maksud dia apa? Ketika mana Allah perintah semayang, dia tak semayang. Sebab apa? Sebab dia belagak dia Tuhan. Dia tak semayang, tak menyembah yang mencipta dia. Kan? Ketika mana Allah Subhanahu wa taala perintah dia buat kebaikan, dia tak mau buat kebaikan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia tak merasa diri dia sebagai hamba. Orang yang merasa diri dia sebagai hamba sentiasa akan ikut arahan dan perintah Tuhannya. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Ilmu fardu kifayah pula diwajibkan kepada sebagian umat manusia, umat Islam. Kan? Ilmu fardu kifayah pula dia diwajibkan kepada sebagian umat Islam saja. Tidak kepada seluruhnya, tapi sebagian saja. Ia tidak diwajibkan kepada semua umat Islam.
Apabila ada sebahagian umat Islam yang mempelajarinya, cukup dah. Kira terangkatlah dosa kepada umat Islam yang lainnya yang tidak mempelajarinya. Dan itulah sebut dengan fardu kifayah. Mempelajarinya sebagai fardu kifayah. Maka gugurlah keperluan itu kepada orang lain yang tidak mempelajarinya. Seperti mempelajari ilmu fiqh yang dalam-dalam lah kira. Pembahasan-pembahasan. Itu hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Dalam bab pembahasan, furu'iyah. Ataupun dalam ilmu usul fiqh. Dalam ilmu faraid, contoh dia. Ilmu faraid dah. Ya. Fardu kifayah. Tak perlu semua orang reti. Tak perlu semua orang belajar terus semua. Tak. Tapi kalau ada orang yang dah reti dah, maka terangkatlah ilmu dosa yang lainnya. Begitu juga ilmu usul fiqh, mustalah hadis, ilmu pertukangan, perubatan, pertanian dan lain-lain sebagainya. Maka ilmu fardu kifayah amat penting untuk melahirkan sejumlah pakar dalam bidang-bidang tertentu menjadi tempat rujukan masyarakat. Jadi ilmu fardu kifayah ini juga tentang penting. Walaupun kita tidak dituntut untuk semua mempelajarinya, tapi dia penting untuk melahirkan kepakaran-kepakaran kepada untuk menjadikan dia rujukan kepada semua manusia. Sesungguhnya tuan-tuan, terdapat banyak hadis yang menyatakan kelebihan untuk ilmu dan menyampaikan ilmu. Antaranya majlis ilmu dikira sebagai taman-taman surga. Jadi majlis ilmu ni tuan-tuan dikira dia sebagai taman daripada taman-taman surga. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok kan, majlis ilmu, taman-taman surga, Al-Quran yang kita baca sebentar tadi tuan-tuan, mempelajari Quran sebagai apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Menjadi orang yang terbaik. Menuntut ilmu, duduk di taman surga. Dan orang yang duduk taman surga ni tuan-tuan, mendapat doa siapa? Mendapat doa malaikat. Dan juga mendapat doa semua makhluk Allah yang di bumi ataupun di laut, yang di laut ataupun darat, yang di bumi ataupun di langit, dapat doa. Jadi tuan-tuan, kelebihan yang macam ni, sebab itulah orang tanya, pasal apa? Pasal apa majlis ilmu tak ramai orang? Kan? Pasal apa mengaji Quran tak ramai orang? Sebab apa? Jawapan dia ada dah hadis Nabi. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik itu tak banyak. Adakah orang terbaik ramai? Tak ada. Orang yang terbaik tu mestilah tak ramai. Dalam kelas tuan-tuan, murid-murid yang terbaik, mana dah ramai? Tak ramai sikit ya. Jadi ini Allah yang mengatakan apa? Terbaik. Nabi SAW memberikan gambaran orang yang terbaik. Khairukum. Kan? Orang yang terbaik tu man ta'allama al-Quran, orang yang mengaji Quran. Sebab itulah ketika mana ada kelas pengajian Quran, kelas bacaan Quran, tak ramai orang. Pasal apa? Jawapan dia adalah orang yang terbaik itu memang tak ramai. Kan? Wa'allamah, dan mempelajari dan mengajarkannya. Subhanallah. Tuan-tuan rahmatullah. Jadi majlis ilmu sama juga. Pasal apa tak ramai majlis ilmu? Sebab apa? Sebab majlis ilmu ni ialah taman daripada taman surga. Taman-taman surga ini ialah yang masuk ke taman-taman surga ini bukan semua orang. Allah pilih dia. Dan masuk ke surga ini ialah atas rahmatnya Allah. Dan kalau Allah merahmati dia, masuk surga. Dan begitulah kehidupan kita tengok atas dunia ni tuan-tuan. Semua orang tanya, pasal apa? Kalau untuk ilmu tak ada ramai orang. Jawab dia. Sebab apa? Sebab untuk ilmu ni ialah taman-taman surga. Al-Quran adalah mempelajarinya ialah menjadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu tak ramai. Tak mana pun sama tuan-tuan. Sama ada bab dunia ke bab akhirat ke sama juga. Bab dunia pun dalam kelas tuan-tuan, murid-murid yang terbaik mana ada ramai. Kalau semua terbaik itu eloklah. Cikgu dia tak teliti ya. Tapi ada yang terbaik tapi tak ramai yang terbaik-terbaik itu. Subhanallah. Jadi majlis ilmu dikira sebagai taman-taman surga, raudhah, disebut dengan raudhah, taman daripada taman surga. Para malaikat menghamparkan sayap untuk menuntut ilmu. Untuk penuntut ilmu tadi. Dia menghamparkan sayap dia untuk penuntut ilmu. Mendapat doa daripada binatang-binatang. Bayang tuan-tuan, binatang-binatang doa kepada orang yang duduk di majlis ilmu. Kan? Sebab itulah iblis, dia tak suka benda ni. Dia kacau kita dah. Dia dah bagi kita perangkap untuk buat dosa. Dosa kita banyak dah. Tiba-tiba duduk kita, doa malaikat-malaikat doa kepada kita.
Binatang-binatang doa kepada kita, yang mereka tak ada dosa. Kan? Allah ampunkan dosa kita. Iblis ni nangis, dia geram, dia teriak. Dia tak mau kita duduk. Sebab itulah dia kacau dan dia cari cara agar kita tidak duduk dalam majlis ilmu. Subhanallah. Mendapat doa daripada binatang-binatang, mendapat pahala yang besar melebihi pahala solat sunat 100 rakaat, melebihi pahala sunat 100 rakaat. Kita sembahyang 1 rakaat, kan? Dengan kita duduk di majlis ilmu, lebih banyak pahala dia duduk di majlis ilmu dibandingkan dengan sembahyang sunat 100 rakaat. Sembahyang sunat 1 rakaat, tuan-tuan, berapa jam baru boleh habis, tuan-tuan? Kita duduk majlis ilmu berapa jam je, tak lama pun 40 minit ya. 45 minit dah habis. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan rahmakumullah, oleh itu hadirlah ke majlis ilmu. Ni kira hadis yang pertama ni adalah hadis muqaddimah, iaitu hadis untuk menggalakkan kita untuk sentiasa kita hadir di majlis ilmu yang diadakan, dan beramallah dengan ilmu yang dipelajari. Jadi di mana pun majlis ilmu diadakan, maka ambillah peluang majlis ilmu. Yang kita kena hadir itu ialah yang terbaik itu majlis ilmu yang jelas kajiannya, yang jelas kitab dia, nama dia, itulah sebut dengan majlis ilmu. Nah, sebab ada sebagian juga kan kita dengar membezakan, ada nama dia majlis tazkirah. Itu tak ada ilmu, tu semangat saja. Yang tu kira penyemangat je, tazkirah. Beri semangat orang ramai. Untuk apa? Untuk pergi ke majlis ilmu. Majlis ilmu inilah disebut dengan ada kitab panduan dia. Apa belajar hukum bab fiqh, belajar pasal apa? Bab hadis, belajar pasal apa? Bab tafsir, kan? Yang ni yang disebut dengan majlis ilmu, yang dia akan belajar istimrar, terus menerus hinggalah habis khatam satu kitab. Itu disebut dengan majlis ilmu. Jadi tuan-tuan, ramailah kita ke majlis ilmu, dan ilmu yang kita dengar kita kena amalkan. Kerana ilmu tanpa amal mengundang kemurkaan Tuhan, dan amalan tanpa ilmu pula tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana kita berilmu kita tidak amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala tak suka, Allah marah, kan? Tapi ketika mana kita ada amal tapi ilmu tak ada, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestilah dua-dua kena jalan, tuan-tuan dan puan rahmakumullah. Insya-Allah, dan suruh kita insya-Allah rasa cukup dah nu. Satu hadis pada pagi ini untuk satu kita pegang, hadis Nabi SAW untuk kita jadikan sebagai penyemangat dan acuan dalam kehidupan kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menuntut ataupun berjalan ataupun melalui satu jalan yang dilalui itu mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan dia ke surga. Moga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita ke surga. Semua insya-Allah Allah mudahkan jalan kita ke surga, dan juga jalan anak kita ke surga Allah mudahkan, dan juga keturunan kita Allah himpunkan masuk ke dalam surga seluruhnya insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala zikrika, syukrika, husni ibadatik. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.